Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada video yang seterusnya. Kali ini aku akan terangkan berkenaan dengan Dynamic SNR. Apa yang dinamakan Dynamic SNR? Yang mana sebelum ni kita telah belajar berkenaan dengan dua jenis SNR, iaitu Horizontal Level SNR, garisan horizontal. Yang keduanya Diagonal SNR, yang merupakan garisan lurus yang mempunyai gradient. Dan kali ini aku akan terangkan berkenaan Dynamic SNR. Apa yang dinamakan dengan Dynamic Support dan Resistance ni? Okey, dynamic apa yang kita faham? Ia adalah suatu perkara yang berubah-ubah, betul? Okey, kalau dynamic support dan resistance adalah support resistance yang tidak tetap, tidak fix kedudukan dia, dan dia sentiasa berubah-ubah. Macam mana tu? Okey, itu sedikit introduction lah berkenaan dengan dynamic support dan resistance. Okay. Kalau korang boleh tengok, apa yang dinamakan dengan dynamic support dan resistance? Ia merupakan suatu support dan resistance yang berubah-ubah. Yang mana dulu kita belajar support resistance horizontal level. Yang mana horizontal level berbentuk begini, support dan resistance. Okey. Yang kedua kita belajar berkenaan dengan trend line. Betul? Trend line itu merupakan diagonal support dan resistance. Kita recap balik. Okey. Kali yang ketiga ni, untuk SNR jenis yang ketiga, ia dinamakan dynamic, yang bermaksud berubah-ubah. Yang mana ia terdiri daripada moving average. Hari tu aku dah terangkan berkenaan moving average sikit-sikit. Korang boleh study sendiri, study balik berkenaan dengan video yang sebelum ni. Yang mana terdapat di dalam Bollinger Band dan juga moving average yang biasa kita pakai. Yang mana jika kita pakai setup default Bollinger Band, ni Bollinger Band untuk company Hibiscus, dia macam ni. Untuk Bollinger Band kita hanya boleh pakai, dia lebih tepat kita boleh pakai pada company yang sideway dia punya counter. Yang mana kita tengok kebanyakan syarikat oil and gas macam Hibiscus ni, dia adalah suatu counter yang sideway. Dia jarang je break dia punya support ataupun resistance dia. Okay, faham Yang mana dia hanya bermain lebih kurang je lah sepanjang tu je. Antara ni je dia bermain. Ni adalah company yang sideway, counter yang sideway. Okay, yang mana korang kena ingat, Bollinger Band untuk mendapatkan ketepatan Bollinger Band yang paling maksimum, ia hanya boleh digunakan pada counter yang sideway sahaja. Yang mana ini adalah lower BB, lower Bollinger Band. Yang atas ni adalah upper BB, upper Bollinger Band. Yang tengah ni kita panggil dia sebagai middle BB, middle Bollinger Band. Ketiga-tiga line ini dibentuk menggunakan moving average. Yang mana jika kita lihat, bila dia bersentuhan dengan lower BB, dia akan naik sekurang-kurangnya kepada area middle BB sekurang-kurangnya. Dan jika dia naik je atas, dia ibarat magnet. Yang middle BB ni ibarat magnet, yang mana jika price naik sampai kepada upper BB, dia akan menarik kembali kepada middle BB. Dan jika price jatuh kepada lower BB, dia akan tarik balik kepada middle BB. Okay, faham
yang mana kita boleh guna untuk menentukan support dan resistance dia. Kalau macam ni, ini kita ibaratkan dia support dan sini dia punya resistance. Kita boleh beli sini dan kita menjangkakan dia akan naik. Okay. Tapi macam mana aku katakan dia tidak begitu tepat? Okay, macam sini. Kita nampak dia duduk di atas upper BB. Okay. Jadi kita nak jual. Kita menganggap dia bahawa counter ni akan jatuh, kan? Sebab dia berada di atas upper BB. Dan kita jual. Rupa-rupanya counter tu naik lagi. Itu adalah ketidaktepatan Bollinger Band ni lah. Yang mana Bollinger Band ni kita boleh pakai dekat time frame yang lagi besar sepatutnya. Untuk daily aku rasa tidak memberi banyak, tidak menjadi sangat. Kalau kita pakai weekly, insyaAllah menjadi kalau dekat weekly. Okay, kita nampak tu. Cantik je pergerakan dia. Okay, faham Tapi macam ni lah, kita naik, dia dah price dah melebihi dia punya upper BB. Kita menjagakan bahawa counter ni akan jatuh, tapi dia terus meneruskan kenaikan. Tapi dia tidak akan meneruskan kenaikan dengan begitu lama. Maksud aku, dia tak adalah sampai naik, dia tak pernah sentuh langsung dengan middle BB ni. Macam-macam mana pun dia akan sentuh juga. Okay, macam itulah penggunaan dynamic support dan resistance. Ketidaktepatan dia tu lagi besar berbanding ketepatan dua jenis SNR sebelum ni yang kita belajar, iaitu horizontal level SNR dan juga diagonal level SNR, yang tu lebih tepat. Yang mana Bollinger Band ni kita boleh kata ketepatan dia hanyalah 60%. Manakala untuk trend line, iaitu diagonal SNR ataupun horizontal level SNR, ketepatannya lebih tinggi, dalam 80 ke 85%. Okey, di mana kalau kita boleh lihat jika price jatuh je sampai kepada lower BB, dia akan meneruskan kenaikan dia. Kita menjangkakan bahawa dia akan naik sekurang-kurangnya kepada middle BB. Dan ni dia naik kepada upper BB. Macam mana aku kata dia tak signifikan untuk counter yang ada uptrend ataupun downtrend? Okey, contoh kita ambil G-Tronic. Ni kena makan saja kita ni. Dia tak tepat Contoh kita jual sini, kita menjagakan dia sampai dekat lower BB. Okey, sampai sini. Kita jual. Kita beli sini, kita beli dekat lower BB. Kita beli dekat lower BB, kita jangkakan dia naik sampai ke upper BB. Kita jual sini, tapi dia terus naik. Dia naik lagi. Jadi kita kerugian. Kita jual sini, rupanya dia naik lagi. Okey. Dan dia tak tepat lah untuk counter yang dia ada trend macam ni. Dia trend downtrend ataupun uptrend, dia tak tepat untuk menggunakan Bollinger Band. Yang ni kita boleh menggunakan indikator yang lain. Nanti aku akan ajar dalam topik-topik yang seterusnya. FP group juga macam tu juga. Counter yang mempunyai trend, dia susah untuk kita pakai Bollinger Band ni. Dia tak tepat. Yang mana Bollinger Band ni aku rasa lah company yang sideway, kebanyakan company oil and gas, kita boleh pakai Bollinger Band ni. Dan kita kalau bolehnya kita jangan pakai yang daily ni. Cak daily kita pakai time frame weekly. Kalau monthly teruk sangat, weekly lah kot. Weekly lebih cantik. Okey, harap memberi manfaat pada video kali ini. Wallahualam. Okey, Assalamualaikum.